Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ni sekali lagi kita bersiaran untuk membicarakan soalan-soalan yang berhubung belanjawan 2021 yang bakal dibentangkan pada hari esok dan akan dibahaskan selama 8 hari bermula daripada 9, 10, 11, 12 disambung semula kepada 16 hari bulan 17, 18, 19 dan kemudian akan dibuka untuk soal jawab oleh menteri selama 3 hari 23, 24, 25 dan kemudian akan dibahaskan peringkat jawatan kuasa selama 11 hari. Sidang parlimen kali ini akan berlangsung sehingga 15 Disember dan boleh ditambah 16 ataupun 17 Disember, boleh ditambah 2 hari. Jadi tanpa melengahkan masa, saya persilakan sahabat-sahabat yang hadir pada malam ini yang ingin bertanyakan soalan dan mungkin sahabat-sahabat yang hadir juga boleh melihat sekiranya terdapat soalan yang ingin dikemukakan oleh penonton-penonton yang berada di rumah. Silakan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ramalan Datuk mengenai pembentangan belanjawan besok? Pandangan saya? Ya. Pertama, saya merasakan bahawa belanjawan pada hari esok amat krusial, amat krusial dan ianya berlaku dalam keadaan yang tidak pernah dialami oleh negara. Bila mana satu negara berhadapan dengan krisis ekonomi akibat daripada pandemik COVID-19, mereka yang terkesan jumlahnya terlalu ramai, dan dalam masa yang sama negara juga turut terkesan akibat daripada kehilangan pendapatan dan dalam masa yang sama kita juga nak pastikan bahawa belanjawan ini adalah belanjawan yang bertanggungjawab. Apa yang saya bimbang, disebabkan belanjawan ini dibentangkan oleh seorang Perdana Menteri yang sudah pun kehilangan majoriti di Parlimen, maka belanjawan ini beliau akan menjadi Santa Claus, ataupun menjadi akan menjadikan belanjawan ini umpama belanjawan gula-gula ataupun belanjawan pilihan raya. Kerana sekiranya belanjawan ini lulus sekalipun, beliau akan berhadapan dengan undi tidak percaya ataupun kebarangkalian apa juga usul yang dibentangkan selepas belanjawan ataupun mungkin belanjawan itu sendiri mungkin bakal ditolak dan ianya akan menandakan bahawa Perdana Menteri kehilangan majoriti di Parlimen. Jadi saya nak beritahu satu, sekiranya belanjawan pada hari esok, biasa kalau kita tengok belanjawan ni, kalau kita tengok zaman Datuk Seri Najib dulu, kita engage dengan awam berbulan lamanya. Kementerian Kewangan, saya dulu pernah menjadi pengarah komunikasi Kementerian Kewangan. Kita lihat bahawa pihak Kementerian Kewangan engage dengan rakyat berbulan-bulan bagi mendapatkan input daripada rakyat, sama ada mereka yang terlibat dalam industri, sama ada mereka yang terlibat sebagai pengguna, mereka yang terlibat di kalangan kaki tangan awam, mereka yang terlibat di kalangan NGO. Semua pihak yang terlibat dikonsult terlebih dahulu, diminta pandangan mereka supaya kita dapat menghasilkan satu belanjawan yang sempurna tetapi mampu untuk dilaksanakan oleh negara. Ini penting ni. Nak membuat satu belanjawan yang boleh memuaskan hati semua orang bukan satu perkara yang mudah. Tetapi jika kita buat sesuatu belanjawan yang semua orang puas hati, ini jauh lebih bahaya kerana kebarangkalian untuk kita menunaikan janji tersebut, menunaikan belanjawan tersebut, mungkin kita tidak upaya.
Jadi itu sebabnya saya merasakan dalam keadaan hari ini dengan nasihat ke bawah duli supaya belanjawan diterima oleh ahli-ahli parlimen, saya yakin kemungkinan besar ahli-ahli parlimen akan memberikan sokongan padu kerana rasa hormat mereka kepada pihak istana, bukan kerana Muhyiddin Yassin, lebih kepada rasa hormat mereka kepada pihak istana. Namun sekiranya belanjawan ini digubal secara tergesa-gesa seperti mana yang berlaku sekarang, 1-2 minggu lagi nak dibentangkan, hari ini baru nak bentang, minggu lepas baru nak konsult pembangkang, baru nak konsult pihak-pihak tertentu di dalam kerajaan sendiri, maka saya tidak berapa yakin bahawa mereka dapat menghasilkan satu belanjawan yang boleh memenuhi keperluan rakyat terbanyak, yang boleh menyelesaikan masalah rakyat yang hari ini berhadapan dengan ketidaksempurnaan pendapatan, kehilangan pendapatan secara total, dan apa yang dipanggil sebagai kekangan-kekangan akibat daripada sekatan-sekatan apabila berlakunya PKP, PKP-B, dan ada setengah-setengah tempat PKP diperketatkan. Begitu juga dengan sebelum ini, bermula daripada bulan Mac kita berhadapan dengan PKP yang pertama lagi. So ianya memberikan kesan, dan kesan-kesan ini terkumpul menyebabkan kehidupan sebahagian besar daripada rakyat, walaupun ada setengah-setengah sektor pembuatan barang-barang mentah, groceries contohnya mungkin okey sikit, sektor pembuatan mask, sarung tangan mungkin okey, sektor kesihatan, perkara-perkara yang digunakan macam PPE dan sebagainya mungkin sikit lebih baik berbanding dengan yang lain. Tetapi hampir yang lain, 80-90% yang lain ini mereka amat-amat terkesan. Jadi dalam keadaan hari ini, kita nak pastikan bahawa belanjawan ini mestilah belanjawan yang bertanggungjawab. Itu lebih penting. Kerana sekiranya belanjawan ini tidak bertanggungjawab, belanjawan ini bertukar menjadi belanjawan pilihan raya. Kerana Tan Sri Muhyiddin mungkin tahu bahawa selepas ini beliau mungkin akan berhadapan dengan undi tidak percaya. Beliau mungkin akan kehilangan sokongan daripada UMNO contohnya, selepas belanjawan ini. Maka ada kemungkinan besar beliau akan membuat tawaran-tawaran seperti mana apa yang mereka lakukan sebelum pilihan raya umum yang ke-14. Sebagai contoh, kita tengok Pakatan Harapan telah mengemukakan 60 janji. 60 janji ini termasuklah nak menghapuskan pinjaman PTPTN. 60 janji ini termasuklah nak menghapuskan tol. 60 janji ini termasuklah nak memberikan pendidikan percuma. 60 janji ini termasuklah nak beri macam-macam kepada rakyat Malaysia, yang akhirnya yang mereka tunaikan cuma membatalkan GST dan mereka melaksanakan semula SST, yang akhirnya menyebabkan kerajaan kehilangan lebih kurang 30 bilion setahun akibat daripada pertukaran sistem percukaian ni. Jadi itu sebabnya saya mengharapkan supaya Tan Sri Muhyiddin di saat-saat akhir sebelum beliau membentangkan belanjawan beliau selepas solat Jumaat esok, sewajarnya beliau menjadi seorang manusia yang bertanggungjawab. Bukan hanya Perdana Menteri yang bertanggungjawab, tetapi jadilah manusia yang bertanggungjawab, kerana apa yang beliau bakal bentangkan esok perlu dilaksanakan oleh Perdana Menteri selepas ini. Jangan janji bulan dan bintang, kerana selepas ini beliau tidak akan berada dalam kedudukan seperti mana Pakatan Harapan. Pakatan Harapan bila membuat janji-janji bulan dan bintang sebelum pilihan raya, selepas pilihan raya dia boleh mengatakan bahawa apabila kita membuat janji ini, kita tidak menyangka bahawa kita akan menang pilihan raya. Apabila kita buat janji ini, kita
tidak mempunyai data dan maklumat yang mencukupi. Saya nak beritahu bahawa beberapa orang kepimpinan di dalam kerajaan hari ini merupakan kepimpinan di dalam kerajaan yang lama. Jadi Tan Sri Muhyiddin juga tahu bahawa apa yang bakal ditawarkan esok akan melibatkan implikasi keuangan yang cukup besar. Akan melibatkan keperluan untuk memastikan bahawa ianya perlu dilaksanakan. Dan jika ianya perlu dilaksanakan, adakah unjuran pendapatan munasabah? Kalau kita tengok di musim COVID ini, sepanjang tahun ini, apa yang diunjurkan oleh Lim Guan Eng tahun lepas bila membentangkan belanjawan pada bulan Oktober, lebih daripada separuh unjuran pendapatan negara yang diunjurkan bakal diperolehi tahun ini, kita tidak perolehi. Kerana rata-rata perniagaan kehilangan sumber pendapatan dan akhirnya ianya memberi kesan kepada negara. Kalau kita lihat dari segi pintu-pintu masuk sempadan negara, semuanya ditutup, ditutup rapat, sehingga menyebabkan bukan hanya pelancong tidak boleh masuk, tetapi mereka yang nak masuk ke dalam negara ini sebagai investor, foreign direct investment daripada luar, langsung tidak boleh masuk untuk membantu memperkukuhkan kedudukan ekonomi negara. Jadi kemungkinan besar apa yang perlu dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin mungkin perlu dipandang dengan serius. Selain daripada menjual aset-aset negara yang biasa diamalkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan, sewajarnya hari ini Kerajaan Perikatan Nasional memikirkan bagaimana mereka boleh diversify our source of income ataupun mempelbagaikan sumber pendapatan dan memikirkan kaedah terbaik bagaimana sektor pelancongan kita boleh diguna pakai, boleh dihidupkan semula dengan SOP yang boleh memastikan bahawa virus ini tidak dibawa masuk, dengan tapisan keselamatan yang cukup ketat bagi memastikan bahawa bukan hanya pelabur-pelabur mampu untuk masuk ke dalam negara, tetapi dalam masa yang sama mereka juga tidak membawa masuk virus COVID ini ke dalam negara ini untuk membuatkan keadaan menjadi lebih parah. Ini harus diteliti dan juga harus difikirkan oleh Kerajaan Muhyiddin Yassin dalam pembentangan belanjawan pada hari esok. Jadi saya mengharapkan supaya ahli-ahli parlimen yang mendengar sesi pembentangan belanjawan kali ini, 80 orang saja yang dibenarkan untuk mendengar. Jangan bimbang, tak ada masalah. Tak ada masalah. It's okay, tak ada masalah. Kenapa? Kerana 80 orang ni maknanya 41 orang daripada kerajaan akan dapat tag untuk masuk, dan ketua-ketua whip setiap parti, mereka lah yang akan menjaga tag ini untuk menentukan siapa di antara pimpinan ataupun MP parti masing-masing untuk masuk ke dalam Dewan. Setiap kali sidang Dewan tidak lebih daripada 8 orang. 41 daripada kerajaan, 39 daripada pembangkang dan juga daripada bebas. Yang penting sekali tuan-tuan, jangan bimbang ketika sesi pengundian. Kesemua 222 orang ahli parlimen akan dibenarkan untuk memasuki Dewan serentak. Jadi jangan ada yang pening kepala. Keputusan kerajaan ni kita anggap ianya untuk memastikan bahawa wabak COVID ni dapat kita kekang, kerana ada beberapa kaki tangan daripada senator yang telah dilantik yang menghadiri Dewan Rakyat ini telah pun didapati positif COVID-19. Jadi ini antara langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak parlimen untuk memastikan wabak itu tidak memudaratkan ahli-ahli parlimen.
Yang penting masa mengundi semua orang boleh masuk. Jadi tak ada masalah. Kita tak perlu pertikaikan lah. Benda-benda remeh-remeh kecil-kecil ni kita tak payah pertikaikan. Cuma yang paling penting sekali, betul kita dengar nasihat dan sebagainya, tetapi sekiranya ahli parlimen kita melihat apabila Tan Sri Muhyiddin membentangkan belanjawan ini adalah belanjawan yang tidak munasabah untuk dilaksanakan seperti mana manifesto Pakatan Harapan pada tahun 2014 yang dilafazkan, yang dibentangkan khusus menjelang pilihan raya umum yang ke-14, sama juga dengan keadaan sekarang. Belanjawan yang dibentangkan menjelang pilihan raya umum yang ke-15, sekiranya anda ahli-ahli parlimen merasakan bahawa belanjawan ini sukar dan tidak munasabah untuk dilaksanakan oleh kerajaan yang bakal memerintah selepas Tan Sri Muhyiddin bukan lagi menjadi Perdana Menteri, anytime selepas proses pengundian berlaku. Maknanya tempoh Tan Sri Muhyiddin ni sebelum 15 Disember kita akan ada Perdana Menteri baru, kemungkinan besar, kalau bajet ini tidak diluluskan. Maknanya suka tak suka tuan-tuan perlu melihat, meneliti belanjawan ini dan melihat kemunasabahan dan kemampuan sama ada negara kita mampu untuk menunaikan apa yang terkandung di dalam belanjawan yang bakal dibentangkan petang esok. Ini je permintaan saya kepada ahli-ahli parlimen. Tak kiralah blok kerajaan ke, blok pembangkang ke, jangan kita susahkan kepimpinan yang akan datang dengan belanjawan untuk melepaskan Tengku Muhyiddin bagi kekal sebagai Perdana Menteri. Ini sangat bahaya tuan-tuan. Okey, ada apa-apa lagi? Datuk, ya. adakah bajet ni benar-benar bajet yang diharapkan oleh rakyat dan juga memberi manfaat kepada negara? Itu bergantung pada apa yang dibentangkan besok, kan? Tetapi macam saya cakap, saya sudah menjangkakan bahawa inilah yang akan menjadi belanjawan terakhir Muhyiddin Yassin sebelum pilihan raya umum yang ke-15. Maka beliau akan janjikan bulan dan bintang. Kalau sebelum ini beliau tidak bersetuju dengan cadangan kita, cadangan Datuk Seri Najib supaya EPF, akaun pertama, kita dapat benarkan mereka-mereka yang mencarum mengeluarkan sekurang-kurangnya maksimum RM10,000, kan? Tetapi sekiranya beliau melihat bahawa untuk mendapatkan sokongan rakyat dalam pilihan raya yang akan datang, yang beliau tahu tidak dapat dielakkan sekiranya beliau gagal mendapat kelulusan belanjawan ini, maka beliau akan masukkan perkara ini di dalam belanjawan bagi memastikan belanjawan ini akan disokong oleh rakyat walaupun tidak disokong oleh ahli parlimen. Nampak? Jadi saya menjangkakan belanjawan ini pasti akan jadi belanjawan yang hebat. Kerana ianya belanjawan Santa Claus. Dia akan bagi macam-macam. Kerana dia kemungkinan besar tidak perlu melaksanakan tanggungjawab menunaikan belanjawan tersebut. Yang akan bertanggungjawab menunaikan belanjawan tersebut ialah pengganti kepada beliau, kerajaan selepas ini. Dan ini amat bahaya. Betul? Ya. Tak guna kalau kerajaan kita berbelanja dana besar untuk bajet ni, dan kita dalam erti kata lain merupakan defisit bajet yang agak besar. Tapi kita tak ada plan langsung untuk menjana kembali duit yang kita keluar tu. Apa pandangan Datuk? Itu sebabnya saya cakap tadi, siapa pun jadi Perdana Menteri sekarang ni, belanjawan tahun ini tetap defisit. Ini kita kena terima hakikat. Ya.
belanjawan tahun ini tetap akan defisit. Kerana apa? Kerana kita sudah kehilangan pendapatan. Okay? Dan untuk memastikan bahawa ekonomi negara berkembang, memang kita kena inject stimulus package rangsangan ekonomi. Kerana dengan package rangsangan ekonomi, dengan berbelanja lebih, contohnya BRIM. Kenapa Datuk Seri Najib memperkenalkan BRIM? Kena ingat, bila Datuk Seri Najib memperkenalkan BRIM, peringkat awal kita bagi untuk mereka yang berpendapatan RM3,000, pendapatan isi rumah RM3,000 ke bawah. Tetapi akhirnya menjelang 2017, BRIM sudah mencapai RM1,200. Dan mereka yang berpendapatan isi rumah RM4,000 ke bawah dapat. Kalau menang pilihan raya itu hari, mereka yang berpendapatan RM5,000 ke bawah pun akan dapat BRIM. Kali terakhir kita beri BRIM ni, kita beri kepada 7.2 juta keluarga. Dan nilai BRIM yang kita berikan ialah sebanyak 6.8 bilion. Dan bila kita bagi dekat orang kampung, duit-duit dan juga orang bandar ni, mereka-mereka yang betul-betul memerlukan, especially the B40 ni, they spend the money. Dia orang belanjakan duit ni. So bila dia berbelanja, mereka gunakan duit ni. Kalau dia beli ayam, kambing, lembu, ianya akan memangkin industri penternakan. Kalau dia bayar sewa beli kereta, sewa beli rumah, ianya akan memangkin industri perbankan, pemotoran, perumahan. So ianya akan stimulate ekonomi itu. Ia akan menyebabkan kuasa membeli rakyat tu lebih kuat, kerana rakyat ada duit lebih. Itu sebabnya cadangan tindakan kerajaan, yang ni kita kena puji. Tindakan kerajaan apabila kita berhadapan dengan COVID-19, salah satu benda yang kita buat ialah kita memberikan moratorium. Itu sebab UMNO kali ni meminta supaya moratorium itu dilanjutkan. Contohnya macam saya, katalah bayar rumah kata ada RM3,000. Okay? Kita patut bayar rumah. Kemudian kita ada bayar kereta katalah RM1,700 ataupun RM2,000. Kita ada pinjaman dengan contohnya bank rakyat. Kita ada RM2,000 kena bayar. So ini saja dah RM7,000. So apabila kita berikan moratorium, maka sebenarnya kita memberikan extra 7,000 untuk satu keluarga kuasa membeli tambahan. Duit inilah yang digunakan oleh mereka-mereka yang duduk di dalam rumah ketika musim COVID untuk beli makanan. Faham tak? So walaupun orang lain banyak COVID, semua banyak bisnes sengsara, tapi mereka yang buat food delivery, mereka hidup ketika musim COVID yang pertama ni. Yang pertama. So kena faham juga, konsep yang sama juga harus dilaksanakan oleh kerajaan. Kalau terpaksa meminjam, ya, kerajaan perlu meminjam, tetapi kena pastikan bahawa kalau nak kata jangan melebihi shilling, zaman Pakatan Harapan pun kita sudah melebihi shilling. Sepatutnya negara ni kita meletakkan shilling. Kalau kita nak meminjam, pinjaman kita tak boleh lebih daripada 55% daripada KDNK kita. Dan itulah amalan Barisan Nasional 61 tahun memerintah. Tapi bila BN jatuh 2018, kita lihat 2019 ni kita punya shilling pinjaman tu sudah lebih daripada shilling. Sudah 71%. Dan saya rasa kali ni pun tak boleh nak elak. Tak boleh nak elak. Cuma ahli-ahli parlimen kita kena teliti bajet belanjawan ni betul-betul. Kalau nak buat pinjaman, ke mana arah pinjaman itu akan dilaburkan? Adakah akan dilaburkan untuk memperbanyakkan projek mewah untuk kroni-kroni? Contohnya nak buat projek-projek yang menguntungkan YTL ke, yang menguntungkan Vincent Tan ke. Yang ini tak sepatutnya berlaku. Tapi kalau misalnya dia kata dia beri gambaran bahawa ada kemungkinan besar dia akan reward lebih kepada rakyat, dia akan bagi bantuan tunai kepada rakyat, macam saya cakap, ini belanjawan Santa Claus untuk pilihan raya, supaya rakyat tak perlu keluarkan duit daripada KWSP. So kalau benda macam ni bagus,
tetapi pastikan ianya munasabah. Munasabah. Saya nak beritahu kita Kerajaan Barisan Nasional ni, kita dah boleh jangka bila berhadapan dengan pilihan raya umum yang ke-14, apabila Pakatan Harapan memberikan satu manifesto yang cukup hebat. Saya anggap manifesto Pakatan Harapan ni, 60 janji dia ni, orang bodoh je yang akan tolak. Kecuali orang yang betul-betul bijaksana, yang tahu dari segi ekonomi, kita tak mampu nak menunaikan janji-janji, 60 janji Pakatan Harapan ni, mereka tidak akan terpedaya dengan janji ni. Tetapi rata-rata yang lain, mereka termakan. Tapi, pernah tak kita terfikir, kenapa Datuk Seri Najib? Kenapa BN? Kita tak counter. Kita tak counter dengan memberikan tawaran yang lebih hebat daripada Pakatan Harapan demi untuk mengekalkan kuasa. Itu beza di antara Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan. Bila kita berjanji, ini satu benda sifat Datuk Seri Najib yang ramai orang tak tahu. Kita patut buat pilihan raya selepas SEA Games bulan 11 lebih kurang tahun 2017. Betul tak? Tetapi kenapa kita delay, kita drag pilihan raya tu sampai Mei? Ini ramai orang tak tahu. Sebab Datuk Seri Najib ni, dia pentingkan, dia nak pastikan apa yang dia janji pada tahun 2013 sudah ditunaikan. Jadi untuk pastikan apa yang telah dijanjikan itu ditunaikan, kita terpaksa pastikan benda tu dilaksana dulu. Dan bila kita pergi untuk membentangkan manifesto yang baru, manifesto pilihan raya 2018, kita keluarkan satu buku. Buku ni boleh didapati, mungkin boleh cari lah. Kita keluarkan track record kita, report book kita, sejauh mana janji-janji pilihan raya umum yang ke-13 telah pun kita tunaikan. Dan amat-amat mengejutkan, kita telah menunaikan 99.6% daripada janji yang kita buat pada pilihan raya umum yang ke-13. Itulah antara sebab kenapa kita drag pilihan raya tu sehingga betul-betul dah nak dekat habis tempoh 5 tahun. Supaya apa yang dijanjikan oleh Barisan Nasional dapat ditunaikan seberapa banyak yang mungkin. Tapi walaupun kita buktikan kita dah tunaikan semua tu, rakyat lebih percaya dengan janji manis yang luar biasa. Nak hapuskan itu, nak hapuskan ini, itu free, ini free. Dan akhirnya apa berlaku? Mereka tidak boleh menunaikan janji tersebut. Jadi itu sebabnya ahli parlimen pun kena cerdik. Betul kita pun mengharapkan supaya titah tuanku ni tidak diderhakai, kan? Tetapi kita harus bahas dengan bijaksana. Kita kena pastikan bahawa belanjawan ini perlulah belanjawan yang bertanggungjawab. Kerana jika tidak bertanggungjawab, yang akan menanggung kesengsaraan untuk menunaikan belanjawan ialah kerajaan yang akan menggantikan Muhyiddin Yassin. Ini lebih bahaya. Okey Datuk, berkenaan defisit bajet. Ya. Datuk rasa kerajaan akan ada tak plan-plan contingency untuk menjana kembali duit yang dah dipakai tu? Macam mana nak cover tu? Defisit ni macam saya cakap, macam Datuk Seri Najib contoh bila dia ambil alih kerajaan 2009, kita punya kadar defisit. Kadar defisit ni kalau orang kampung yang tak faham, defisit ni maksud dia kita punya pendapatan kurang daripada kita punya perbelanjaan. Gaji 1,000, tapi tiap bulan belanja 1,200. So zaman Datuk Seri Najib daripada 6.7 2009, dia dapat kecilkan setiap tahun, kecilkan sehinggalah 2016 3%, 2018 sepatutnya 2.8%.
Tapi bila kita kalah bulan Mei, dia ambil alih oleh Lee Kuan Yew, benda tu jadi naik. Jurang tu menjadi lebih lebar, lebih banyak kita punya defisit. Jadi samalah. Kalau orang yang dia pergi kerja, gaji 1,000, kan? Tapi dia pandai uruskan rumah tangga dia, kan? Bulan depan, bulan ni contohnya dia gaji 1,000, tapi dia belanja 1,200. Bulan depan, gaji 1,000, tapi dia belanja 1,800. Lepas tu, bulan lagi satu, 1,200. 1,120. 1,090 ringgit. Lepas tu, makin lama makin kecil. Akhirnya, dia ada belanjawan yang berimbang. Gaji 1,000, dia belanja 1,000. Kita kalau tidak ada gangguan itu, kita bajet menjelang 2020, kita dah ada belanjawan yang berimbang. Tapi disebabkan kejatuhan harga minyak dunia 2016 tu, memang kita anjakkan sikit. Kita pergi ke 2023, kita baru yakin bahawa kita mungkin boleh dapat belanjawan yang berimbang. Tapi dalam keadaan senario hari ini, kita kena terima hakikat. Belanjawan pasti akan defisit. Tetapi bagaimana nak pastikan kita boleh cari kaedah-kaedah baru untuk menjana pendapatan? Macam mana cara kita nak buat? Kan? Yang itu yang perlu difikirkan oleh kerajaan Muhyiddin ni. Macam contohnya kan, ada cadangan daripada Tun Dr. Mahathir yang mengatakan bahawa kenapa tidak kita bawa masuk, kita benarkan private jet untuk landing ke dalam negara. Pastilah kita kena minta mereka ni kuarantin dan sebagainya. Kita percepatkan proses kuarantin mereka dengan menggunakan kaedah-kaedah saintifik, menggunakan bahan-bahan untuk swab test yang boleh mendapatkan hasil yang lebih pantas, lebih cepat, kan? Mungkin dengan menggunakan kaedah ini dan kita kenakan syarat-syarat yang ketat, penggunaan mask dan sebagainya kepada mereka ni, maka ini mungkin akan membuka ruang bila mereka masuk ke dalam negara. Orang-orang kaya ni bila masuk ke dalam negara ni, mereka juga bukan hanya sebagai turis, mereka juga akan membantu sedikit sebanyak memikirkan apa yang mereka boleh buat dalam negara ni dalam konteks perniagaan, kan? Ini pun yang kita perlukan hari ini. Apabila banyak foreign direct investment dah lari, kita kena fikir macam mana nak bawa masuk foreign direct investment. Kalau kita tak bawa masuk pelabur asing ni ke dalam negara kita, maka kita punya ekonomi ni akan menguncung. Dalam keadaan COVID ni bukan stagnan lagi tau, menguncung. Suka tak suka, kita kena cari sumber luar sama. Tak boleh mengharap domestik saja, tak boleh. Ini pandangan saya lah. Okey. Datuk, jangkaan Datuk pada lebih kurang 23 bulan ni, dari pengundian untuk meluluskan bajet 2020 ni, Datuk rasa macam mana? Adakah akan lepas ataupun sebaliknya? Dia tak akan jadi 23 bulan. Biasanya belanjawan ni tempoh perbahasan semua sekali di peringkat dasar, di peringkat jawatankuasa lebih kurang 89 jam. 89.5 jam, kan? Tapi kali ni mereka potong hanya 66 jam. So saya ingat bulan 12 jugalah baru mengundi. Lama lagi. So conclusion dia Datuk rasa? Conclusion dia? Ya. Saya yakin belanjawan ni akan ditolak. Okey Datuk, apa ni selain daripada kita cerita pasal belanjawan, kos hari hidup, perniagaan dan sebagainya. Bagaimana dengan pendidikan? Ramai ibu bapa yang berumur bila anak-anak tak dapat pergi sekolah, mereka membuat kerja-kerja sekolah secara online. Di mana ada separuh keluarga ni tak mampu untuk beli data, beli top up, beli apa sebagainya. Dan ada satu tempat tu jauh dari kawasan lingkungan apa tu. Jadi itu satu soalan. Yang kedua ni. Satu-satu dulu. Okey. Sebab soalan ni pun rasanya panjang nak jawab ni, kan? Pertama sekali kalau kita nak fikir soal pendidikan zaman COVID ni, kita kena kaitkan bukan hanya Kementerian
Pelajaran ataupun Kementerian Pendidikan ataupun Kementerian Pengajian Tinggi, kan, dia akan melibatkan Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Contohnya, bila pelajar sudah mula bergantung kepada tutor, kepada syarahan ataupun kepada lesson daripada cikgu-cikgu ni menggunakan internet, menggunakan sama ada Skype ke, menggunakan live Facebook ke, kan? So ini memerlukan persiapan yang teliti, contohnya dari segi Wi-Fi contohnya, ini benda yang mungkin kerajaan boleh pertimbangkan di kawasan-kawasan perumahan. Maka sudah pastilah hari ini sudah wujud keperluan untuk mewajibkan setiap kawasan perumahan, setiap kampung-kampung untuk memiliki Wi-Fi mereka yang tersendiri. Tapi kalau kita tengok macam kat Selangor lah contohnya, kan, kita ada 3,000 lebih Wi-Fi, 3,000 lebih Wi-Fi. Tapi daripada 3,000 lebih Wi-Fi ni, yang menelan belanja untuk maintain pun lebih kurang dalam 15 juta, banyak yang tak berfungsi. Kadang-kadang ada line tapi tak boleh masuk. So benda ni perlu ditekankan oleh Kementerian Komunikasi, kerana kalau misalnya Kementerian Pelajaran menyediakan kuliah-kuliah dalam bentuk live streaming supaya cikgu-cikgu boleh membuat pengajaran, tetapi kalau misalnya live streaming itu belum disediakan landasan untuk disalurkan kepada pelajar-pelajar, akhirnya ianya akan gagal juga, akan gagal juga. Jadi itu sebabnya saya merasakan buat masa ni Kementerian Pendidikan harus fokus kepada membantu pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan, yang tak mampu nak ada even SIM card untuk data, untuk membantu pelajar-pelajar yang tidak mampu untuk membeli peralatan smartphone ataupun komputer riba. Kena fikir kaedah macam mana. Kalau misalnya kita kerajaan tidak mempunyai dana yang mencukupi untuk memastikan semua orang boleh meneruskan pelajaran dalam musim Covid ini menggunakan internet, maka fikirkan siapa yang boleh membantu dari sudut mungkin pinjaman untuk membeli telefon, smartphone, pinjaman untuk membelikan komputer riba ataupun notepad ataupun notebook, kan. Benda-benda macam ni perlu difikirkan oleh kerajaan dalam memastikan bahawa anak-anak kita yang terjejas pembelajarannya musim Covid ini dapat meneruskan pendidikan mereka. Sahabat kita. So Dato', bersangkutan dengan perkara ni juga pendidikan. Jadi kami lihat daripada bulan 3 itu Covid sampailah sekarang, jadi banyak masa sekolah kanak-kanak sekolah rendah ni dia suka buat kerja di rumah. Jadi adakah dia akan memberi kesan esok anak-anak ni tak nak pergi sekolah balik sebab dia seronok sangat di rumah buat kerja sekolah di rumah saja. Itu daripada masa ke semasa kita memang kena tukar budaya pelajar tu. Contohnya kan, ada setengah-setengah daripada mereka masa musim Covid ni nak bangun pagi pun dah susah. Kan? Bukan setakat pelajar-pelajar, kadang mak bapak pun kita pun kadang-kadang jadi macam tu kan. Tetapi satu bagus di peringkat Kementerian Pelajaran ni, saya tengok cikgu-cikgu ni dia dah ambil langkah yang advance. Walaupun pelajar-pelajar ni duduk di rumah, tapi pada waktu-waktu tertentu dia kena ikut waktu kuliah tertentu tau. So maknanya mereka tetap akan kena bangun pagi, mereka tetap kena menengah kuliah seperti mana ketika persekolahan itu ataupun kuliah itu berjalan seperti biasa. Itu satu benda yang bagus. Cuma mereka tak perlulah nak pergi mandi ke apa, nak pergi itu satu benda yang bagus.
Ya. Betul. Okey. Apa dulu? Ya. Kerana jumlah pengangguran yang makin tinggi. Ya. Okey. Sangat ketara. Ya. Okey. Perlu tak idea Datuk Seri Najib dulu? Kita ada buat skim satu Malaysia. Okey. Sampai mendapat pengiktirafan daripada Pertubuhan Bangsa Bersatu di Belanda, Korea Selatan, sampai Sekretariat SLIM pun ke negara mereka untuk berkongsi pengalaman mana SLIM sampai ke Oman, Sri Lanka, sampai ke Colombia. Okey. Skim latihan Skim latihan satu Malaysia. satu Malaysia. Okey. Di mana dulu kita bagi penganggur-penganggur ni, graduate ni, siapa yang dapat projek mana-mana kerajaan kena serapkan mereka masuk sekali dengan gaji minimum 1,500. Mana-mana projek kerajaan yang wujud selama. Okey, jadi memandangkan kita tengok Menteri Wilayah dan juga Sekretari Jeneral PBBM, Sekretari Setiausaha Agung UMNO ni, banyak projek termasuk wilayah lah maksudnya. Dia telah biaya bidang lebih kurang 1.5 bilion untuk penampungan baru, apa baru, komplek Islam, dan dia pun dah pergi ke Sultan Abdul Samad nak membangun Sultan Abdul Samad dengan bajet yang sedia ada. Implementasi Khalid Said Ahmad pun buat juga. Mungkin dia dah faham pasal apa yang Haji Datuk Seri Najib dulu. Boleh tak macam manakah pendekatan ni perlu diberi pendekatan pada seni punya konsep selama yang dapat iktiraf antarabangsa? Pendekatan tu masih boleh diteruskan mengikut konteks hari ini. Cuma dari segi dana tu, dari segi dana dan dari segi gaji minima yang diberikan kepada pelatih-pelatih tu, saya rasa ianya dah tak boleh lagi ikut lama. Sebab jumlah mereka yang sudah pun kehilangan pekerjaan ini terlalu ramai. Ada yang mengeluarkan data sampai 800,000 dan ada yang mengatakan boleh mencecah 1.4 dan bakal mencecah 2.2 atau 2.5 juta dalam masa akan datang ni kan. Jadi kalau kita tengok contohnya kenapa rakyat di Indonesia begitu marah dengan Jokowi? Dia marah dengan Jokowi kerana Jokowi dia menarik balik gaji minima. Kena faham Jokowi menarik balik gaji minima yang telah ditetapkan di negara Indonesia. Ini kena faham juga Bagi saya tindakan Jokowi ini tepat. Kenapa tindakan Jokowi ini tepat? Kerana apabila sudah terlalu banyak penganggur di pasaran, maka competition akan menjadi lebih sengit. Dan bila terlalu banyak penawaran di pasaran, sudah pastilah harga sesuatu barang tu akan menjadi jauh lebih murah berbanding dengan dulu. Contohnya macam gaji minima RM1,200 kan. Kalau dulu kita boleh ikut benda ni RM1,200, tak ada masalah. Tetapi hari ini akibat daripada terlalu ramai orang hilang pekerjaan, ada di antara orang di luar sana sanggup kerja dengan gaji RM800, sanggup kerja dengan gaji RM1,000. So kita boleh teruskan dengan slim ni, tak ada masalah kan. Cuma gaji yang nak diberikan kepada pelatih ni sudah pastilah tidak boleh mengikut kadar lama, tidak boleh mengikut kadar lama. Dan ini juga saya satu benda yang saya nampak sangat positif di kalangan rakyat Malaysia musim Covid ni. Saya tengok orang yang pernah bekerja sebagai pilot, ada di antara mereka membuka gerai, meniaga pakai uniform pilot, jual makanan kan. Dan ada yang pilot juga yang jadi pemandu Grab. Dan saya tengok hari ni di mana-mana tempat, satu benda saya kena pujilah Tan Sri Anwar Musa ni, bila mana beliau memberi arahan bahawa jangan ganggu
penjaja-penjaja. This is very good. Sebab saya tengok hari ni penjaja tumbuh macam cendawan. Dan sebenarnya macam Rasulullah katalah kan, 9 daripada 10 rezeki itu datangnya daripada perniagaan. Dan kita tengok mereka-mereka yang selama hari ini bergantung harap kepada pendapatan melalui makan gaji, mereka sudah pun berpindah. Ini membuktikan bahawa anak-anak muda kita, yang saya tengok ni kebanyakannya orang muda, ada jugalah makcik-makcik juga kan. Mereka ni bukan bangsa pemalas. Ini satu benda yang kita kena puji mereka, kan. Yang kedua, mereka ni sanggup menyahut cabaran dan sanggup mengambil risiko. Saya meniaga restoran ni, saya tahulah nak buka restoran dalam keadaan hari ni belum tentu setiap hari kita boleh cover kita punya minimum expenditure. Banyak masa kita kena top up. Jadi walaupun risiko tu ada, mereka tetap berani mengambil risiko, berjuang untuk meneruskan kehidupan. So apa yang Datuk Seri Najib buat dengan program Slim dan macam-macam program lain sebenarnya, kita dulu buat melalui Institut Kemahiran MARA, kita ada banyak program latihan. Ini secara tak langsung telah membantu untuk melahirkan anak-anak kita yang mempunyai daya saing, yang mempunyai komitmen yang tinggi untuk mencuburi apa juga bidang dan mengambil risiko. Dia belum tahu dia boleh buat duit ke tidak dengan dunia perniagaan ni, tetapi mereka mengambil risiko demi nak memastikan mereka boleh meneruskan kehidupan. Ini satu benda yang saya nampak sangat positif. Dan kalau belanjawan pada hari esok memberikan insentif tambahan ataupun menghidupkan lagi program Slim yang telah pun dibuat oleh Barisan Nasional dulu, saya yakin ini akan mengurangkan lagi beban siswa-siswa kita yang kehilangan pendapatan, siswa-siswa kita yang graduate tetapi graduate dalam keadaan negara berada dalam kedudukan ekonomi yang sangat tenat, yang tidak mampu untuk mendapat peluang pekerjaan ataupun peluang makan gaji. Ini benda yang sangat baik. Saya ulang balik tu satu soalan pasal pelancongan. Okey, kebanyakan Dekat sikit. negara-negara Asia ni, diorang memperkenalkan pelancongan long stay. Kita dah kehilangan pendapatan negara sebanyak hampir 60 bilion setahun. Okay. Long stay ni diorang bagi 14 days tetap kuarantin. Tetap kuarantin. Lepas tu dia boleh stay dalam keadaan lama. Malaysia ni dah terkenal sekarang. Semua banyak dunia nak cuti kat Malaysia. Adakah ini yang masih sesuai dalam bajet ni diberi penekanan pasal konsep long stay? Ya, betul. Cuma kena fahamlah orang yang akan terlibat dalam long stay. Saya yakin tak ramai di kalangan usahawan yang akan menggunakan kaedah ni. Maknanya kena fikirkan bukan hanya untuk long stay tetapi untuk short stay sama. Untuk businessman besar macam Tun Mahathir kata yang datang naik private jet, mereka ni tak boleh duduk sini 14 hari kuarantin, tak boleh. So kena ada satu quarantine center khusus untuk mereka-mereka yang berpotensi menjadi pelabur dalam negara ni, yang boleh kita percepatkan proses quarantine mereka ni. Jadi dia boleh duduk dalam negara kita, dia boleh memantau keadaan negara, boleh melihat peluang-peluang perniagaan yang ada, mereka boleh mengadakan urusan business meeting dan sebagainya, dan tak perlu duduk lama, kan. Tapi kalau contohnya siapa yang akan ambil long stay ni? Orang yang dah pencen, student-student yang tak boleh pergi kuliah ketika ni, mereka tak kisah ambil long stay. Mereka-mereka yang income dia berdasarkan online business, mereka boleh ambil long stay. So kita kena ada dua, tak cukup hanya
buat untuk long stay. Kalau long stay tu sama lah macam sekarang kan. Siapa pun boleh masuk, cuma kita punya pintu masuk negara ni masih terlalu ketat. Kena ada surat tu, surat ini kan, baru boleh masuk. So kena fikirkanlah. Kerajaan kena fikirkan macam mana nak tarik pelabur-pelabur, nak tarik pelancong-pelancong mengunjungi Malaysia dalam masa yang sama. Mereka ini memenuhi SOP kita. Mereka ini tidak menjadi pembawa kepada virus COVID-19. So kena ada dua-dua. Ada implikasi. Ada kalau begitu boleh tak MAB bagi special privilege daripada segi parking kepada BBJ ni, private jet ni, untuk diorang datang ke Malaysia, untuk masa ni diorang akan jadikan Malaysia pilihan diorang. Kenapa tidak? Kalau kita tengok sekarang ni dekat airport ni kosong. Grounded semua orang. So kalau misalnya dalam keadaan grounded ini, MAB pun tak dapat income kecuali daripada kapal-kapal yang tak boleh bergerak. Dan saya rasa dalam keadaan hari ini, kapal-kapal yang tak boleh bergerak tu pun sudah pasti tak boleh bayar secantik sebelum ni. Betul tak? So kalaulah ada peluang dan ruang untuk private jet ni turun, lebih banyak private jet turun, kita kena sediakan satu suasana di mana proses kuarantin ni dapat dilaksanakan dengan teknologi yang lebih baik, supaya pengesahan sama ada mereka ini pembawa COVID-19 ataupun tidak dapat dilakukan lebih cepat, mungkin dengan kos yang lebih tinggi yang perlu mereka tanggung, yang kerajaan tak perlu tanggung, dan akhirnya mereka mungkin katalah 4 hari, saya rasa mereka akan lebih boleh terima berbanding dengan 14 hari kena duduk dalam negara, yang akhirnya mereka mengambil keputusan banyak duduk di negara masing-masing. Tapi kalau kita nak buat sesuatu keputusan, kita ada banyak negara yang kita boleh gunakan sebagai contoh. Singapura tidak pernah menghalang pelancong daripada negara lain untuk terus datang. Investor mereka masih datang ke Singapura. Begitu juga dengan Korea Selatan dan beberapa negara lain. Jadi mungkin KKM dan juga Kementerian Kewangan boleh memikirkan apa cara yang terbaik bagi memastikan industri pelancongan, bagi memastikan pelabur-pelabur ini boleh terus memasuki dalam negara, dan proses kuarantin mereka ni boleh kita speed up menggunakan teknologi yang lebih canggih dan perubatan yang lebih baik, supaya ianya akhirnya akan membantu untuk memulihkan ekonomi kita lebih awal daripada jagaan. Betul. Soalan terakhir. Ya. Keadaan sekarang ni penganggur semakin bertambah. Okey. Hari ke hari. Baru-baru ni dekat Bangladesh pun berlaku. Maka potensi orang yang mohon untuk menjual burger pun bertambah lah. Itu dekat Bangladesh pun diorang buat perasan nak masuk Malaysia balik selama 25,000 orang dalam masa sama. Kita rakyat kita sendiri pun kekurangan pekerjaan. Adakah patut dengan pendatang pekerja-pekerja asing ada kat Malaysia ni yang ada berjumlah mungkin berjuta kan? Ya. Mungkin kita kena buat satu program untuk batalkan tu, untuk tidak membawa permit mereka tu lagi, bagi peluang untuk boleh balik. Okey. Saya isu ni sangat sensitif. Saya tak boleh cakap sebagai orang yang emosi sebab kita dah pernah berada di Kementerian Kewangan. Memang orang tak nak pekerja asing ni. Orang tak suka pekerja asing ni. Kononnya pekerja asing ni merampas hak. Saya membantah kalau pekerja asing ni berniaga dalam negara. Okey. Tetapi kena ingat masa Datuk Zahid dulu pernah jadi Menteri Dalam Negeri. Ketika tu ada isu tentang lambakan pekerja Bangla. Sehingga akhirnya Datuk Zahid mengambil keputusan untuk menghentikan pengambilan pekerja Bangla. Apa jadi selepas tu? Banyak kilang-kilang tutup, banyak construction site tutup, tak beroperasi, dan banyak
kita punya kontraktor, kita punya penghilang-penghilang menanggung kerugian berbilion ringgit dan akhirnya terpaksa gulung tikar. So sebenarnya kalau kita ikut nafsu kita, tak nak pekerja asing ni, memang betul lah kan? Kita nak pastikan pekerja tempatan. Tapi kena faham juga kan? Akhirnya kerajaan terpaksa buka juga untuk 3D. Dangerous, dirty, difficult. 3 industri yang pekerja tempatan ni kita buka pun dia tak nak kerja. Contohnya macam construction. Gaji tinggi, tapi kita cari pekerja tempatan susah. Ini mungkin orang yang tidak berada dalam industri dia takkan faham. Dia takkan faham. Tapi saya pujilah Saravanan. Saravanan punya pendekatan bagus. Dia wajibkan supaya majikan-majikan yang memerlukan pekerjaan harus advertise di portal. Harus advertise di portal yang ditetapkan dalam tempoh 14 hari. So dalam tempoh 14 hari ni, rakyat tempatan yang tengok advertisement ataupun iklan peluang pekerjaan tu, mereka boleh mohon. Selepas 14 hari tu, kalau tidak ada pekerja tempatan yang mohon, barulah boleh rehiring mereka yang ada dalam negara. Kalau saya berada di tempat mereka pun saya akan buat benda yang sama. Kita memang tak boleh nak hentikan 100% pekerja asing ni. Jadi bagi saya, apa yang dah dibuat yang kerajaan ni mana yang bagus, kita kena puji, bagus. Ini satu pendekatan yang cukup baik. Pertama, dia buka iklan, bagi peluang dulu kepada orang tempatan. Apa nama portal tu? Ini kena Google lah. Kena cek dengan Kementerian Sumber Manusia. Okay? Cek. Kena iklan 14 hari. Kalau 14 hari itu tak ada pekerja tempatan nak isi jawatan tersebut, barulah majikan boleh mengambil pekerja-pekerja asing yang berada dalam negara. Ini secara tak langsung kita kena tahu dalam negara ni banyak pekerja haram. So ini secara tak langsung memutihkan mereka. Kalau dulu kita ingat dalam negara ni mungkin 6 juta, tapi bila kita dah putihkan mereka baru kita tahu mungkin lebih daripada tu, kan? Sebab mereka yang berada dalam negara boleh di-hire. Ini akan menyebabkan mereka-mereka yang masuk secara haram ke dalam negara ni akhirnya cap jari mereka kita ada, kan? Jadi kalau berlaku jenayah dan sebagainya, ini pun akan membantu pihak polis. So bagi saya, apa yang kerajaan buat ni, yang ini saya sokong. Kita tak boleh nak bantah je semua benda, kan? Ada benda bagus kita sokong, ada benda tak bagus kita bantah lah. Betul, saya Okay. ada satu soalan. Ni soalan ni. Saya baca akhbar hari tu. Okey. Jadi saya tengok 3-4 pages Okey. daripada advertisement surat khabar ni. Rumah-rumah 99% orang Melayu habis di dalam. Tiap-tiap hari. Ini bermakna keadaan orang-orang Melayu yang ada rumah 200,000, 300,000, 400,000, 120,000 yang dilelong oleh bank, 3-4 pages advertisement penuhi nama-nama orang Melayu tu. Apa pandangan Datuk Majid besok ni, macam mana nak membantu dia ni, nak menyelesaikan masalah orang Melayu? Akhirnya dia orang bankrupt tu. Saya rasa harga sekarang memang jual tu tak laku 3-4 kali. Akhirnya sahabat-sahabat kita akan di-declare muflis tu. Tolong bagi pandangan tu. Okey. Saya nak tambah sikit Asri punya itu tadi Yang Kementerian Sumber Manusia buat tu cukup baik. Cuma apa yang saya bimbang okey. Kita kena ada satu pasukan khas yang memantau majikan-majikan ni. Contohnya, kita tak nak majikan ni dia nak ambil pekerja asing, kan? Dia kata tak ada pekerja tempatan yang nak mengisi. So kena ada mekanisme, kalau melalui portal, kalau permohonan tu dibuat melalui portal kementerian, maka kementerian boleh pantau. Ini satu benda yang bagus. Kementerian boleh pantau. Kalau tak pantau, dia akan jadi macam contohnya
kota Bumi Putra untuk projek-projek perumahan. Ada setengah-setengah mereka yang banner rumah ni, dia dah banner rumah, katalah ada 10% lot untuk Bumi Putra, kan? Sekiranya rumah ni tak boleh dijual dalam tempoh tertentu, maka rumah ni akhirnya boleh dijual kepada non-bumi, provided kena bayar certain amount kepada pihak berkuasa, untuk tujuan macam kat Johor, untuk tujuan pembelian tanah-tanah yang akhirnya akan ditempatkan golongan Bumi Putra dan sebagainya. Okey. Mekanisme yang sama perlu ada, pemantauan. Jadi kerajaan ni buat apa pun, tapi yang paling penting sekali pemantauan tu penting. Okey. Balik pada soalan abang tadi. Okey. Memang betul. Bukan hanya hari ini, kebanyakan orang kita dalam erti kata lain lah, akibat Covid ni, akibat Covid ni, dan kalau tidak diuruskan dengan betul oleh pemerintah, maka jumlah mereka yang bankrupt ini sangat-sangat luar biasa besar jumlah dia. Bukan setakat kereta kena lelong, bukan setakat rumah kena lelong, bukan setakat apa ni. Saya nak beritahu yang bayar bank ni okey lagi, kerajaan dapat berikan moratorium, kan? Tetapi satu benda lagi yang kerajaan perlu titik beratkan, mereka yang memperolehi moratorium ini sepatutnya memberikan diskaun. Kalau tak nak bagi pengecualian sewa pun, sekurang-kurangnya mereka mesti memberikan 50% diskaun kepada penyewa. Kerana contohlah kat atas ni ada satu keluarga, satu makcik, dia jaga 4 orang cucu. Akibat daripada Covid tak boleh berniaga dan sebagainya, akhirnya sedihlah keadaan, terpaksa kadang-kadang cari makan dekat tong sampah. Kita nak sebut pun tak sampai hati, kan? So rumah tak boleh bayar, kena halau rumah dan sebagainya. Tapi ada yang kita mampu bantu, kita bantu. Tapi macam mana kita nak bantu semua orang? Jadi benda ni kena difikirkan oleh pihak kerajaan. Itu sebabnya kita tengok bila Barisan Nasional mengeluarkan kenyataan, dia akan sokong belanjawan ini. 2 benda je yang diberikan keutamaan. Pertama, kita minta supaya KWSP ni diberikan hak untuk rakyat yang ada caruman KWSP mengeluarkan maksimum 10,000. Sama ada nak bagi one off 10,000 atau sebulan 2,000 selama 5 bulan, terpulang. Tetapi kena pertimbang, kena tengok 10,000 ni dia nak buat apa. Kalau dia nak buat berniaga, janganlah bagi 5 kali bayar. Macam mana dia nak ada modal yang cukup untuk dia mulakan perniagaan, betul tak? Jadi kena ada pihak KWSP yang mengkaji keadaan seseorang pencarum tu. Kalau tujuan dia keluar untuk cover keperluan bulanan yang tak cukup akibat daripada Covid, okey, ini boleh bagi 2,000 selama 5 bulan. Tapi kalau dia nak memulakan perniagaan, kan, mungkin boleh siasat apa jenis perniagaan, apa ni, bersesuaian tak dalam keadaan musim Covid ni, kan? Ataupun boleh engage dengan Mara contohnya apa ni, Jom Sate KL, kan? Dia ada sediakan apa ni, geran, Mara ada sediakan geran, tapi Jom Sate KL yang melatih, contohnya melatih asnaf, Mawib, di bawah Mawib, melatih asnaf macam di bawah Kementerian KKLW, kan, melatih asnaf. Okey, benda ni mungkin KWSP boleh kaji. Sekiranya cadangan mereka tu munasabah, bisnes yang mereka nak lakukan tu kena ada khidmat nasihat jugalah. Tapi kena ingat, itu duit dia, kan. Kita hanya boleh nasihat, tapi keputusan akhir di tangan mereka. Satu lagi tu,
Tak, tadi itu satu lah. Saya dah terlupa tadi nombor 2. Rumah. Rumah kena lelong. Rumah kena lelong kan. Kerajaan membantu dalam bajet ni. Okey. Benda ni juga perlu dilihat oleh institusi-institusi yang berkemampuan. Contohnya macam tabung haji. Kena ingat kalau dulu di TRX ni hub kewangan antarabangsa. Kita nak pastikan ada equity Bumi Putra di TRX. Tapi macam mana nak expect orang Melayu boleh beli tanah yang 1 kaki persegi 2,000 lebih, 3,000 lebih. Betul tak? Jadi itu sebabnya kita minta supaya tabung haji beli equity Bumi Putra ni. Supaya tanah ni kalau tak dijual kepada tabung haji, ada contohnya Mulia Group nak beli tanah tabung haji tu dengan harga RM7,000 1 kaki persegi. Kalau tabung haji tanah tu dia boleh jual anytime. Okey. Jadi konsep yang sama boleh digunakan. Okey. Kita cari badan-badan yang besar seperti KWSP. Hari ini kita tahu bahawa KWSP kalau dulu zaman pemerintahan Datuk Seri Najib, kita boleh bagi dividen yang tinggi. Kenapa? Kerana kerajaan sentiasa menyediakan peluang pelaburan kepada KWSP, pelaburan yang dijamin oleh kerajaan, projek-projek kerajaan. Okey. Jadi mungkin dalam keadaan yang sama hari ini, kita boleh tengok mana hartanah-hartanah yang boleh kita selamatkan, tetapi kena tengok juga kalau hartanah tu kita beli akhirnya jadi macam tanah YMDB dekat air hitam di Pulau Pinang, tak boleh dibangunkan pun tak guna Jadi kalau ada aset-aset rakyat yang kita rasa boleh naik harganya semula di masa akan datang, mungkin kita boleh gunakan dana daripada institusi-institusi ini untuk kita berikan ataupun kita take over sementara, dan kita boleh letakkan option buyback by mereka-mereka yang terkesan ni. Ini mungkin kaedah-kaedah yang boleh diperkenalkan oleh kerajaan. Jadi Datuk cakap berkenaan tabung haji tu. Okey. Saya difahamkan manajemen tabung haji sekarang ni dah tak ada dah nak menambah aset, nak beli aset, apa semua tu. Pentadbiran daripada PH itu sampai hari ini manajemen baru ni tu, pemikiran dia orang tu gunakan tabung haji macam jadi travel agency je tu. Dia tak nak get investment apa semua ni. Apa pandangan dia tu, nak kembalikan balik tak menjadi salah satu agensi menambahkan ekonomi dia jawapan ni senang saja. Tukar kerajaan, kembalikan Barisan Nasional sebagai pemerintah, tahulah kita buat macam mana. Betul tak? Sudah terbukti kita dah boleh memerintah negara ni 61 tahun. Semua orang boleh hidup dengan bahagia. Melayu, India, Cina, Kadazan, Dusun boleh hidup aman damai. Tapi kerana nak mencuba, ini kalilah nak cuba, maka akhirnya baru-baru ni saya pergi ke Petaling Street. Sedih saya tengok kawan-kawan yang berniaga di Petaling Street. Bukan orang Melayu je yang terseksa sekarang ni. Orang India terseksa, orang Cina terseksa. Semua, saya rasa semua berada dalam keadaan menyesal memberi peluang kepada DAP memerintah negara ni. Ini satu perkara yang positif lah. At least kalau Barisan Nasional kali ini mengambil alih negara, saya yakin BN akan kekal lama. Cuma kena ada check and balance. Itulah tujuan kita kan. Kena ada orang yang menegur kerajaan daripada masa ke semasa. Kerajaan tak boleh bongkak lah kan. Kerajaan kena bersedia menerima kritikan, kena banyak mendengar macam Datuk Najib dulu banyak mendengar sebelum buat sesuatu perkara. Dia buat town hall session dia buat close group discussion, dia dapatkan pandangan pakar-pakar, dia dapatkan pandangan daripada rakyat, dia buat bagi peluang kepada rakyat untuk email kepada dia
untuk bagi pandangan sebelum membuat belanjawan. Ini yang sepatutnya dilakukan oleh kerajaan. Jadi saya rasa cukuplah, jam sudah menunjukkan jam 12 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.